bila Kopra Nyawi dihalakan muncung senapang tepat di kepalanya oleh seorang gerila komunis wanita dari arah belakang. Secepat kilat beliau mengambil duku, iaitu pedang tradisional Iban yang tersisik di pinggangnya, lalu meradap perut komunis wanita itu tanpa belah isan. Pertempuran di Tanjung Kunyit, Binatang atau Bintago menyaksikan 6 orang bujang berani, iaitu anak Dayak Sarawak, melawan 30 orang gerila komunis pada tanggal 22 Mei 1972. Siapa anak jantan, ikut saya. Itulah antara laungan cabaran seorang ranger anak Sarawak kepada rakan seperjuangan ketika berhadapan dengan musuh. Cabaran ini dibuat kerana mereka hanyalah berenam sahaja, sedangkan yang harus ditentang pula kekuatannya 5 kali ganda daripada jumlah mereka. Membuka pintu sejarah ketika zaman komunis Pemaharajalela di negara kita. Banyak operasi ketenteraan yang telah dikerahkan oleh pasukan keselamatan Malaysia demi memastikan keamanan terus dikecapi oleh kita semua pada waktu itu. Untuk konteks Sarawak pula, tidak pernah kurang dengan pengisahan mengenai pengorbanan anggota keselamatan kita. Cuma ianya amat jarang diwawarkan kepada umum. Kesemuanya bermula sekitar Mei 1972, apabila Batalion 1 Ranger, Kompeni D, Kem Pagaruyung di Sibu, telah dihantar ke Tanjung Kunyit, Binatang atau nama sekarang Bintago, untuk menyertai satu operasi ketenteraan menghapuskan si komunis durjana di sana. Kerana kawasan yang terlibat cukup besar, maka setiap anggota Kompeni D telah dibahagikan untuk menjadi beberapa unit pelatun dengan jumlah keanggotaan antara 10 ke 11 orang sahaja. Di kala inilah, satu pelatun yang dipanggil pelatun sebelah, di bawah pelatun komander, pegawai Wara 2 Cambai anak Gawan, mengambil tempatnya. Turut menganggotai pelatun tersebut adalah Sarjan Indang anak Engkas, Kopra Matu anak Liban, Kopra Rangau anak Pasang, Kopra Nyawing anak Nyandang, Las Kopra Anyai anak Ranggi, Las Kopra Ayu anak Gawing, Ranger Asun anak Jampi, Ranger Makau anak Ijam, Ranger Kintan anak Bakap, Ranger Emak anak Ditang, dan Ranger Masing anak Berasap. Diperkira kesemua unit pelatun 11 adalah anak kelahiran Sarawak dari etnik Iban, yang sememangnya sudah gah namanya sebagai pakar penjejak di hutan. Disebabkan kerana kepakaran itulah, maka pelatun sebelah telah diberikan tanggungjawab yang besar, iaitu untuk menjadi unit pelatun yang pertama membuat kerja-kerja rondaan di sekitar kawasan utara barat Tanjung Kunyit. Setelah mendengar segala taklimat daripada pelatun komander, iaitu pegawai Waran 2 Cambai, maka Sarjan Indang sebagai pelatun sarjan membawa 5 daripada anggotanya untuk memulakan tugasan rondaan. Ketika di dalam rondaan itulah, mereka telah menemui beberapa kesan adanya kewujudan musuh di sekitar kawasan tersebut. Kesan-kesan musuh itu diekori oleh mereka sehinggalah mereka terhenti di satu kawasan rumah yang dimiliki oleh seorang kaum Cina bagi mempersiapkan diri pada sebarang kemungkinan. Pada ketika itulah, Sarjan Indang mengarahkan Aga Kopra Ranggau bersama dengan 2 lagi anggota pelatun 11 untuk membuat penyiasatan ke atas rumah tersebut. Sementara menanti laporan siasatan daripada Kopra Ranggau itu, Sarjan Indang secara solo telah meneruskan penjejakan beliau sekitar 500 meter dari rumah tersebut, manakala 2 lagi anggota diarahkan untuk bersiaga. Sewaktu membuat rondaan itulah, Sarjan Indang telah menjumpai sesuatu yang pelik, iaitu kawasan rumah tersebut dipenuhi dengan beras yang berselerakkan. Dan sekali lagi apabila Kopra Ranggau menyudahi kerja siasatannya, turut melaporkan bahawa rumah Cina yang dihuni oleh beberapa orang kaum Cina juga mempunyai kesan beras yang bertaburan di sana sini. Walaupun muskil dengan hal yang berlaku, Sarjan Indang membiarkan sahaja kemuskilan itu bermain di benaknya dan mengarahkan agar unit pelatun yang bersamanya untuk makan tengah hari dahulu. Ini kerana sejak ketibaan mereka di Tanjung Kunyit, mereka belum lagi menjamah apa-apa makanan. Sekitar jam 2 petang, iaitu ketika mereka sedang menjamu selera dengan bekalan makanan yang telah dibawa, tiba-tiba Sarjan Indang dan rakan-rakannya mendengar bunyi bising, iaitu seperti pohon kayu ditebang. Lantas Sarjan Indang mengarahkan yang lain untuk bersiaga, sementara beliau sendiri dengan langkah yang diatur dalam senyap menghampiri kawasan dari mana bunyi bising itu bermula. Keberadaan Sarjan Indang rupa-rupanya langsung tidak dapat dikesan oleh pihak musuh
dan berselindung di sebalik semak samun hutan. Dari situlah, beliau dapat mengesan adanya sekumpulan lelaki yang siap dengan senjata serta berpakaian warna hijau, sedang melakukan kerja-kerja mendirikan tapak kemah untuk mereka. Dari pengamatan beliau, sudah menyangka bahawa kumpulan ini bukanlah dari pasukan anggota keselamatan Malaysia, kerana turut kelihatan beberapa orang wanita yang menyertai kumpulan tersebut. Selepas memantau buat seketika, akhirnya Sarjan Inang mengatur langkah dengan berhati-hati berundur untuk mendapatkan unit platoonnya yang menunggu beliau dengan penuh sabar. Setelah membuat talimat ringkas, mengatur strategi sebaik mungkin, dan dengan semangat yang berkobar-kobar, Sarjan Inang dan 5 rakannya telah mara mendekati kumpulan tersebut. Perancangan mereka adalah untuk membuat serangan hendap ke atas musuh. Setelah siaga segalanya, dan kesemua anggota platoon 11 di bawah Sarjan Inang betul-betul berada di kedudukan masing-masing, maka beliaulah yang memulakan tembakan pertamanya dengan menggunakan laras senjata M60. Di kala itulah, hutan Tanjung Kunyit yang senyap sunyi menjadi riuh dengan bunyi peluru daripada anggota keselamatan Malaysia. Di pihak anggota musuh pula, mereka terkejut dengan serangan hendap tersebut dan mereka cuba menyelamatkan diri, berselindung dengan apa jua yang ada. Diceritakan juga, bagi memberi impak yang maksimal, Sarjan Inang sempat melontarkan bom tangan grenet ke arah kedudukan musuh, namun sayang, ia tidak meletup. Tidak tertahan dengan asakan bertali arus, musuh berjaya meloloskan diri dengan mencapai apa sahaja senjata yang mampu mereka bawa pergi. Sementara itu, bunyi hamburan peluru dari senjata Sarjan Inang dan rakan-rakannya telah membawa kepada pegawai waran 2 Cambai dan seorang lagi rakannya berkejaran ke arah mereka. Sayangnya, apabila sampai ke lokasi, serang hendap sudah berreda dan komunis berjaya meloloskan diri. Operasi pembersihan langsung dilakukan dan ternyata serang hendap Sarjan Inang telah berjaya membunuh 2 orang komunis, lelaki dan perempuan, serta 5 buah senjata pelbagai jenis turut dirampas. Boleh dikatakan kemenangan sudah pun memihak kepada platoon 11 pada ketika itu, dan mereka sebenarnya boleh saja menunggu anggota yang lain berkumpul bersama mereka. Namun tiada siapa boleh menahan desakan semangat agi hidup, agi ngelaban di dalam jiwa kental anak Iban Sarawak ini. Sarjan Inang mencabar anggotanya, iaitu hanya anak jantan saja yang berani menentang musuh yang ramai, walaupun mereka hanya sedikit jumlahnya. Sudah menjadi lumrah, tiada siapa yang mahu dipanggil bacul atau pengecut. Ditambah lagi, kesemua mereka adalah barisan anggota tentera yang terkenal dengan keberanian mereka. Cabaran Sarjan Inang sebenarnya disahut oleh kesemua anggota platoon 11, tetapi Sarjan Inang hanya memilih mereka yang benar-benar pakar di dalam senjata sahaja. Di sinilah hanya 5 orang sahaja yang terpilih, iaitu Korporal Nyawing, Las Korporal Anyai, Ranger Makau, Ranger Kintan, Ranger Masing dan Ranger Emak. Tanpa menunggu lama, ke-6 bujang berani ini terus menjejak kumpulan komunis tadi. Sementara yang tidak terpilih diminta untuk menunggu di satu kawasan agar senang untuk kumpulan bantuan menjejaki mereka kelak. Tepat jam 4 petang, di dalam suasana hutan yang semakin gelap, Korporal Nyawing sebagai penjejak musuh barisan hadapan mendapati bahawa kesan tapak musuh berakhir di satu anak sungai. Sekali lagi kepakaran anak Iban sebagai penjejak hutan itu digunakan oleh Sarjan Inang, iaitu dengan mengarahkan anggotanya untuk mengikut arah sungai mengalir dan berjalan menyusuri tepi sungai. 50 meter daripada jejak itu hilang, iaitu di sebelah seberangnya. Dengan penuh jelas, kesan tapak kaki musuh dalam jumlah yang banyak. Sarjan Inang dan 5 lagi anggota platoon 11 menyeberangi anak sungai dengan penuh berhati-hati. Mereka mengetahui bahawa kedudukan musuh sudah semakin dekat. Langkah diatur dengan penuh senyap, dan tak kala sampai di tebingan sungai, di seberang itulah, mereka mampu melihat musuh dari kejauhan, iaitu kira-kira pada jarak 300 meter sahaja. Dan pada kali ini, musuh bertindak bijak dengan membahagikan diri mereka kepada 2 kumpulan dan berada di sebelah kiri dan kanan. Strategi serangan mula diatur, yang mana Sarjan Inang dan 2 anggota akan menyerang dari sebelah kiri, manakala Korporal Nyawing dan 2 lagi akan menyerang dari sebelah kanan. Siaga segalanya, mereka menghampiri kawasan musuh dengan merangkak. Senjata sentiasa digenggam erat di tangan mereka, dan tak kala berada di satu kedudukan, iaitu Sarjan Inang, yang mana diceritakan pada ketika itu, sedang cuba melihat peta untuk mengetahui kedudukan mereka. Tiba-tiba, satu tembakan diarahkan kepada beliau. Rupa-rupanya, pergerakan Inang sudah diketahui oleh musuh. Sarjan Inang bernasib baik sebenarnya,
kerana peluru musuh tidak mengenai beliau. Sebaliknya, sipi ke sebatang pohon, tempat di mana beliau berlindung. Namun aksi peluru tidak diundang itu menyebabkan kesemua anggotanya terus memuntahkan peluru ke arah kumpulan musuh. Sekali lagi hujan peluru dari kedua-dua arah memecah suasana petang di hutan Tanjung Kunyit. Pada masa itu, kesemua mereka sedang memuntahkan peluru. Kopra Nyawing pula diserang secara senyap dari arah belakang. Ketika itu, Nyawing sedang sibuk mengisi peluru ke dalam senjatanya. Dan seorang komunis wanita telah meletakkan hujung senjatanya betul-betul tepat di kepala Nyawing, sambil meminta beliau menyerah diri. Umpama kata bidalan lama, biar putih tulang, jangan putih mata. Menyerah kalah tidak sekali. Sepantas kilat Nyawing mengambil duku, iaitu pedang tradisional Iban yang tersisik di pinggangnya, lantas meradap perut komunis wanita tersebut. Komunis wanita itu belum lagi mahu beralah. Nyawing terus bertingkah menggunakan pedang Ibannya, dan setiap kali beliau mengangkat dukunya, pasti anggota badan wanita itu tercedera. Akhirnya komunis wanita itu mati apabila las Kopra Anyai yang berada dekat di kedudukan Nyawing berjaya menembaknya dari jarak dekat. Usai itu semua, kumpulan Kopra Nyawing, las Kopra Anyai dan Ranger Emak berkumpul semula dan berusaha membalas tembakan musuh. Sementara kumpulan Saja Indang, Ranger Makau dan Ranger Masing pula terus membalas tembakan dengan musuh tanpa henti. Setelah bergelut hampir 15 minit itulah, tiba-tiba hutan Tanjung Kunyit senyap semula. Kesemua 6 anggota Platoon 11 masih siaga di kedudukan masing-masing. Walaupun sudah mengetahui bahawa kumpulan komunis sudah berjaya lari dari lokasi pertempuran. Tidak lama kemudian, barulah bantuan dari Platoon yang lain tiba. Ketika operasi pembersihan dilakukan, didapati Saja Indang dan 5 lagi bujang berani telah berjaya membunuh 5 gerila komunis, iaitu 2 lelaki dan 3 perempuan. Selain beberapa senjata milik komunis dan dokumen mereka dirampas. Kisah pertempuran di Tanjung Kunyit binatang ini berlaku pada tanggal 22 Mei 1972 dan ia melibatkan 6 orang bujang berani dari Platoon 11 Kompani D, Batalion Pertama Ranger. 6 orang melawan 30 orang kekuatan musuh komunis tanpa sedikit pun calar maupun korban di pihak mereka. Benarlah seperti cabaran yang diungkap oleh Sarjan Indang anak engkas, bahawa hanya yang benar-benar anak jantan akan berani menghadapi pertempuran seperti ini. Agi hidup, agi gelaban. Yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk ibu. Sekian, terima kasih.